أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Ahad, untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran baru kita, halaman baru kita pada juz yang ke-30, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terus memberi peluang kepada kita untuk memohon hidayah, untuk terus kita mendapat hidayah sebagaimana dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi yang dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz faham khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah sampai pada surah Asy-Syams pada hari ini ya. Selepas ulang kaji kita hari semalam, kita melihat beberapa halaman, melihat bagaimana juz amma ya, pada juz yang ke-30 ini kita dapat pelajaran demi pelajaran, dan moga-moga kita terus dapat mengamalkan apa yang diperintahkan, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi dua surah yang kita akan ikuti pada hari ini. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 daripada surah Asy-Syams, sumpah Allah dengan makhluknya dan manusia yang memikirkan keadaan jiwa-jiwa mereka. Kita akan melihat apa maksud jiwa, apa maksud nafs yang disumpah ataupun yang diumumkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat pada ayat 11 hingga akhir surah Asy-Syams pendustaan kaum Thamud. Mengapa kaum Thamud yang diberikan perhatian dalam surah ini, dan pelajaran yang perlu diambil oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang beriman, oleh seluruh manusia. Diikuti pada surah yang kedua, surah kedua yang kita akan baca selepas rehat nanti insya-Allah, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, perbezaan usaha amal manusia dan apakah balasannya. Diikuti pada ayat 12 hingga 21, orang yang telah diperingatkan tidak diberikan toleransi daripada cabaran ataupun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca dahulu surah Asy-Syams, memulakan sesi kita pada hari ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita belajar lagi surah Asy-Syams pada hari ini. Masya-Allah tabarakallah, kita dah berada di hujung-hujung surah, nak masuk surah Wad-Duha dah. Maka sudah pastilah apa-apa pun setiap satu perkara apabila sampai di penghujung, makin sampai ke penghujung garisan penamat, ketika itulah perkara itu lebih penting nak beritahunya. Masih kita, kalau orang lumba lari dia makin pecut pada nak sampai garisan penamat. So bila ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni sudah pasti ayat yang sangat penting berada di hujung-hujung ni untuk kita berikan perhatian, kerana disusun ini berada di hujung-hujung Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita mendapat pengajaran. Kita baca terlebih dahulu satu surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 akhir daripada surah Asy-Syams, surah yang ke-91, surah Makkiyah yang memberikan panduan kepada kita, peluang keimanan, panduan motivasi dalam kehidupan kita. Dan sudah tentunya surah-surah yang di hujung ini adalah surah yang kita hafal, yang memberi panduan kepada kita, memberi kesimpulan-kesimpulan kepada pelbagai ayat surah yang telah kita belajar dalam 29 juzuk yang telah kita belajar sebelum ini. Allah mulakan pada ayat yang pertama ini dengan satu sumpah ataupun dengan dua sumpah sebenarnya, iaitu demi matahari dan sinar pada waktu pagi. Dan kemudian Allah bersumpah pada ayat yang kedua demi bulan apabila ia mengiringi kepada matahari, selepas beredarnya matahari maka terbitnya bulan tersebut. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia menampakkan cahayanya. Pada ayat yang keempat demi waktu malam apabila ia menutupi. Pada ayat yang kelima demi langit apabila dan apa sahaja yang dibinanya. Wal ardi wama tahaha, pada ayat yang keenam demi bumi dan apa yang dihamparkan. Wa nafsin wama sawaha, demi diri, jiwa dan apa yang disempurnakannya. Daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7 penuh dengan sumpah, Ustaz ya. 11 jenis sumpah ya. Surah satu-satunya surah yang paling banyak sekali Allah bersumpah, inilah surahnya ya. Dan sebagaimana yang kita bincang dalam surah-surah sebelum ini, bila Allah bersumpah al-qasam, maksudnya satu, kita perlu beri perhatian kepada semua objek sumpah tersebut. Menarik perhatian kepada orang-orang Arab pada waktu itu juga perlu menjadi perhatian, kajian kepada kita semua sebelum kita membawa kepada jawabul qasam, iaitu apakah topik jawapan kepada setiap sumpah 11 jenis yang disampaikan dalam ayat ini. Apabila Allah bersumpah demi matahari, demi cahaya pada waktu pagi, demi bulan, maksudnya matahari dan bulan ini, Ustaz ya, sebenarnya amatlah saling memerlukan ya. Dan apabila bercakap tentang siang dan malam pada ayat 3 dan 4 itu, maksudnya ada siang, ada malam, ada bumi ataupun ada langit pada ayat kelima, dan ada bumi. Dan segala perkara yang hebat-hebat ini terus Allah bersumpah dengan satu sumpah pada ayat yang ke-7 tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Kalau kita perasan ada alif lam pada ayat pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tetapi bila ayat yang ke-7 ini tidak ada alif lam, menunjukkan bahawa demi jiwa yang hebat yang Allah ingin sampaikan. Kalau kita melihat matahari itu hebat, melihat pada bulan itu hebat, memberi manfaat pada seluruh dunia, kita melihat kepada langit, bumi, melihat pada malam dan siang, satu fenomena yang amat besar, maka satu perkara yang besar juga yang perlu diberi perhatian adalah wa nafsin wa ma sawaha.
Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa kita semua, dan juga Allah bersumpah dengan bagaimana Allah menyeimbangkan. Kalau ada matahari bulan, ada siang dan malam, ada langit dan bumi, rupa-rupanya Allah juga menciptakan jiwa kita ini diseimbangkan di antara badan dari segi jasad dan juga roh, dan kehidupan di dunia sudah tentunya ada kehidupan di akhirat. Jadi Allah bersumpah perkara ini kerana topik nafs ini adalah satu topik yang besar. Sebagaimana kalau kita lihat dalam surah Al-Qiyamah sebelum ini, Allah bersumpah dengan bin nafsil lawamah. Maksudnya bila Allah bercakap tentang Allah bersumpah dengan hari kiamat, sebelahnya itu Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Jiwa kita ini paling kurang ada beberapa jenis, Ustaz. Ada lawamah, ada yang bersifat ammarah bisu, dan juga mutmainnah dalam surah Al-Fajr di hujungnya itu tadi. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini? Bila kita bercakap tentang diri manusia, kita ada roh, kita ada nafs, ya. Walaupun nafs itu jiwa kita ini bersatu dengan kita, Ustaz, ya. Tetapi bila Allah mula menyatakan wa nafsin wa ma sawaha, itu menunjukkan bahawa nafs kita ini perlu diuruskan secara berasingan, ya, berasingan. Kerana kita ini dijadikan jasad, dijadikan roh, ditiupkan roh sebagaimana kita belajar dalam surah yang ke-32 surah As-Sajdah. Tetapi bila ada satu lagi elemen nafs ini, kalau ianya tidak difahami, kita akan merasakan bahawa saya ini mempunyai jiwa untuk buat kebaikan ataupun keburukan, dan saya tidak dapat mengasingkan perkara tersebut dengan roh saya. Padahal roh manusia itu ingin selalu menuju ke arah kebaikan, kerana itu adalah fitrah yang ada pada diri manusia. Jadi bila Allah bersumpah dengan wa nafsin wa ma sawaha, jiwa manusia ini perlu seimbang di antara jasad dan juga rohnya tadi. Dan bila jasad perlukan makanan, roh juga perlukan makanan. Jasad kita perlukan makan nasi kandar, kan Ustaz, ya, kita makan macam-macam, tuan-tuan suka makan mi goreng dan sebagainya. Tetapi jangan dilupakan bahawa bila Allah dah sempurnakan ada roh pada diri manusia itu sendiri, maka jangan diabaikan makanan kepada roh tersebut, iaitu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disampaikan pada ayat yang ke-8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah topik jawabul qasam yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Allah berikan ilham, berikan idea kepada kita untuk perkara-perkara keburukan dan juga perkara-perkara yang melindungi kita daripada bahaya, istilahnya adalah takwa. Dua perkara ini adalah perkara yang amat-amat berkonflik dalam hidup kita. Sebagaimana ada malam siang, ada bumi dan juga langit, semua pasangan-pasangan itu, maka dalam hidup kita ini kita ada pasangan di antara fujuraha, berbuat keburukan, dan juga berbuat kebaikan. Inilah yang disimpulkan ataupun disampaikan dalam surah Al-Balad sebelum ini, Ustaz, ya. Bila Allah menyatakan tentang najdain, kita ada dua jalan. Kita diberikan ilham, bukan sepatutnya kita sekadar dapat ilham buat buruk, kita terus buat buruk. Kalau dapat ilham buat baik, kita buat baik. Sebenarnya Allah memberikan pilihan najdain dalam surah Al-Balad yang kita bincang sebelum ini pada minggu lepas, adalah untuk kita membuat pilihan. Dan pilihan itulah yang Allah nyatakan pada ayat nombor 9. Pilihan pertama, qad aflaha man zakkaha, ya, berjayalah orang yang menyucikannya. Menyucikan apa? Menyucikan jiwanya, memilih untuk dia berbuat kebaikan sehingga digelar nafsul mutmainnah, ya. Jiwanya selalu tenang untuk berbuat kebaikan, dan dia tidak suka untuk ammarah bisu, menyuruh ataupun menuju kepada keburukan. Malah di tengah-tengahnya, kategori tengah-tengah bagi jiwa manusia ini, kita buat tak baik, Ustaz, ya. Tak baik, lepas tu dia mula cakap, apa salah kau buat tak baik? Mengapa kau mengumpat? Mengapa kau buat perkara dosa tersebut? Itu adalah jiwa yang dinamakan lawamah. Dia menghina ataupun menyalahkan jiwanya selepas dia berbuat sesuatu kerosakan. Jadi apa kepentingan, mengapa Allah menyatakan topik ini di dalam kehidupan kita dalam surah Asy-Syams? Kerana kita ingin menjadi orang yang mana satu. Ya, kita nak jadi orang berjaya ke orang yang tidak berjaya? Orang yang berjaya, Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23, Allah nyatakan qad aflahal mu'minun, berjaya orang yang beriman. Jadi kalau kat sini Allah cakap qad aflaha man zakkaha, sebenarnya orang yang berjaya bukanlah orang yang suci 100% tak ada dosa, tetapi orang yang berjaya itu ialah apabila dalam surah Al-Ala Allah nyatakan sebelum ini, iaitu qad aflaha man tazakka.
Dan di dalam ayat ini Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha, ya. Kalau dalam surah Al-A'la, berjayalah orang yang terus menyucikan dirinya. Dia ada dosa tetapi dia terus membuat tazkiyah, membuat pembersihan. Dia beristighfar, dia selalu mencari ilmu dan membaiki amalnya walaupun tidak sempurna. Allah dah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Ini adalah satu peluang kepada kita semua. Harapan Ustaz, ya. Harapan maksudnya ialah kalau saya memilih untuk terus membersihkan diri saya walaupun saya ada banyak kesilapan, kelemahan, kekotoran dalam diri saya kerana buat dosa, berfikir perkara-perkara yang tak patut, tetapi kerana kita memilih zakkaha ataupun tazakka, ya, bezanya tazakka itu terus menyucikan, zakkaha ini kita menyucikan apa sahaja ilmu, cara berfikir kita, maka Allah nyatakan ini ciri orang yang berjaya. Tetapi kalau katakan satu lagi pilihan yang Allah beritahu dalam ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Apa maksud khaba? Khaba ini Ustaz, dia maksudnya dia kalau contohnya anak-anak kita lah, kita ajak dia pergi ke kedai RM2, ya. Dia pergi, ya, dan dia cari barang-barang RM2 tersebut, dia beli. Lepas tu bila dia tengok balik rumah, dia kata, "Abah, sebenarnya abang bukan nak permainan ini." Dia kecewa dengan apa yang dia cari itu namanya khaba. Maka waqad khaba man dassaha adalah orang yang dia cari, dia cari harta, dia cari populariti, dia cari orang, cari itu, cari ini, tetapi akhirnya dia merasakan bahawa saya kecewa dengan apa yang saya cari selama ini. Maka Allah cakap orang inilah yang digelar rugi kerana yang dicarinya itu tidak menyebabkan dia menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mandassaha, dia mendebukan, dia mengotorkan jiwanya itu daripada mengikut kepada jalan takwa. Jadi ini adalah satu topik yang besar dalam diri manusia ini. Selalu ada konflik ini Ustaz, ya. Kita nak buat baik tapi dalam masa sama ada je yang kita buat tak baik dan sebagainya, yang perlu kita jadikan sebagai satu peringatan. Dan sudah tentunya bercakap tentang nak membersihkan diri ini di peringkat individu penting kerana ia memberi kesan kepada satu kaum, kepada satu negeri ataupun negara sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Kita ulang bacaan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Begitulah pentingnya surah Asy-Syams untuk sama-sama kita belajar dan terjawab soalan-soalan kita semua. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan banyak sekali ayat dalam surah Asy-Syams? So pastilah untuk kita mengambil perhatian, kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kasih sayang dengan kita semua. Allah beritahu kepada kita supaya perjalanan hidup kita lebih tersusun, lebih kemas untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca ayat ke-11 hingga 13 apa? Kadzabat Thamud. أعوذ بالله من الشيطان. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول Surah Al-Nazim pada ayat yang ke-11, kaum Thamud telah mendustakan rasulnya kerana mereka melampau batas. Ini adalah penerangan bagaimana daripada seorang individu membuat pilihan di antara mengikut kepada jalan fujur, jalan yang buruk, buat perkara-perkara yang berdosa, dan juga satu lagi adalah untuk takwa. Ilham itu datang pada setiap orang di kalangan kita. Sejauh mana kita qad aflaha man zakkaha berusaha untuk membersihkannya, dan perkataan aflaha itu ada kaitan dengan perkataan falah Ustaz, ya. Dalam azan kita biasa kita baca hayya 'alal falah, tetapi kalau tambah syaddah dekat situ hayya 'alal falah, itu maksudnya mari jadi petani. Kan. Jadi apa maksud, apa kaitan petani dan berjaya untuk kita membersihkan jiwa kita? Kita tahu bahawa petani perlu menebas kepada rumput-rumput yang ada, kemudian dia mencangkul tanah dan kemudian meletakkan biji benih, kemudian disiram, jaga elok, memakan masa. Membersihkan diri kita ini memerlukan kepada kesungguhan seperti seorang petani, dan kita tidak boleh mengharapkan hari ini baru nak bersihkan diri, besok dah bersih dan segala-galanya suci dan juga tidak berdebu. Ini yang Allah nyatakan. Dan apabila seseorang membersihkan diri, dia tidak terlibat menjadi satu negeri negara yang mendustakan seperti kaum Thamud.
Allah bawakan kaum Thamud ini kerana orang-orang musyrik di Mekah itu mereka amat tahu tentang kaum Thamud. Syair-syair mereka berkaitan dengan pelajaran jangan meniru kepada kaum Thamud yang runtuh, dan Allah menyatakan Thamud ini mengapa jadi begitu? Kerana mereka melampau dalam hidup mereka, kerana mereka tidak membersihkan jiwa mereka. Pada ayat yang ke-12 Allah menyatakan mereka ini bangkit daripada kalangan orang-orang yang ashqaha, daripada orang-orang yang teruk. Mereka yang ikut fujur, yang tidak membersihkan diri, orang ini yang bangkit dalam masyarakat mereka, yang kata bahawa jom kita lawan Nabi Saleh kerana dia mengacau kita. Pelajaran untuk kita apa? Bila kita bersihkan diri kita, kitalah yang patut bangkit dan membantu masyarakat untuk menentang kepada keburukan. Bukannya kita membiarkan orang-orang lain bercakap dan kita duduk diam-diam sembahyang baca Quran, tidak membersihkan. Dan formula untuk membina negara sudah tentunya bukan daripada kita bercakap tentang politik secara umum ataupun secara massa, tetapi kita perlu mengambil sunnah Nabi, membersihkan jiwa-jiwa sehingga kan terbinanya sahabat yang amat kuat, dan mereka lah yang melatari kepada perjuangan di Madinah dalam tentera Badar pada 2 Hijrah. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama perkataan kita ialah ghasyiyah, ya, dan maksudnya ialah menutupi ataupun meliputi. 29 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan lihat sebentar lagi dalam surah Al-Lail, iaitu wal-laili idza yaghsha, apabila malam menutupi apa? Itu yang kita akan sama-sama baca, yang ada kaitan sebenarnya bila seseorang itu mendustakan, dia menutupi kebenaran, dan orang yang mendustakan dia tidak kisah apa kesan daripada apa yang dibuat. Pada ayat 15 dinyatakan wala yakhafu uqbaha. Bila kita membersihkan diri kita, kita amat sensitif apa akibat apa yang kita buat, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqal dzakara Sadaqallahul Azim. Demikianlah petikan ayat daripada surah Al-Lail, ayat pertama hingga ayat ketiga, yang insya-Allah akan sama-sama kita baca dan juga akan sama-sama kita tadabbur. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat penonton yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Kita akan masuk bahagian kedua, itu surah Al-Lail insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat, sebelum kita meneruskan, jom sama-sama kita mengaji seketika pada segmen tajwid pada kali ini. Terlihat slide kita pada ayat pertama dan ayat ke-11 surah Asy-Syams. Yang pertama wasyamsi waduhaha, yang mana di sini ada huruf ha di hujung, waduhaha, ada huruf ha yang berada di tengah halqum, dan ada huruf ha yang berada di pangkal halqum kita ataupun leher kita, yang mana dua-dua huruf ni huruf yang berdekatan pada makhraj. Ha yang disebut ha pedas itu berada di tengah, kemudian ha yang ha simpul itu berada di awal ataupun pangkal permulaan leher kita ini. Maka bila begitu dia berada berdekatan pada makhraj, kita nak kena jelaskan betul-betul pada makhraj supaya nampak perbezaan antara kedua-duanya. Banyak sekali kesalahan berlaku, orang menyebut kedua-dua huruf ini sama aja bunyinya. Wasyamsi waduhaha,
bunyi dua-dua ha pun ada, ataupun bunyi dua-dua ha pun ada. Sedangkan yang pertama itu ha wa duhaha, yang kedua itu adalah ha. Maka dua-dua ni huruf yang agak huruf yang bersifat ataupun huruf yang sifatnya lemah satu hal, kemudian dia makhraj ataupun tempat kedudukannya jauh daripada mulut, maka kita hati-hati supaya dapat kita bezakan antara kedua-duanya. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha. Itu yang pertama. 1 2 3. Wasyamsi wa duhaha. Biar jelaskan. Dan huruf dua-dua huruf tu nipis, tak boleh waduha, tak boleh waduhaha, huruf yang nipis, tarqiq. Kemudian kita pindah pada ayat yang ke-11 yang cerita pasal kaum Thamud tadi. Kadzabat Thamud. Thamud, perkataan Thamud yang didahului oleh huruf tha. Sebelum tu ada ta mati. Ta tu dah sifat dia berangin dah. Kadzabat ada angin. Kemudian nak sambung dengan huruf berangin pula yang berbaris di atas, iaitu tha. Maka dia mencabar sedikit kerana bacaan imam kita Imam Hafs an Asim, riwayat imam kita yang kita baca di Malaysia, yang kita nak baca sama-sama ni, riwayat Imam Hafsun daripada Asim gurunya, membaca secara izhar, iaitu ta tu dijelaskan mati, dibunyikan mati. Sifat ta tu dibunyikan ketika mati dan disebut huruf tha pula selepas tu. Maka kita kena baca secara, kerana ia adalah usul dalam riwayat Imam Hafs. Kita baca macam mana? Kadzabat Thamud. Bunyikan ta, sempurnakan ta mati dahulu, kemudian ambil huruf tha yang berbaris di atas. Jangan kita sekali agung. Orang Terengganu kata sekali agung, Safah. Kazzabas samu. Kazzabas, dia masuk terus. Jadi itu bukan sekadar dipanggil kesalahan, tapi kesalahan tu melibatkan riwayat ataupun melibatkan usul dalam bacaan imam kita Hafsun an Asim. Kazzabat Thamud bi taghwaha. Wallahu a'lam. Saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan bacaan huruf ha dan juga ha ya. Perlu kita jelaskan, dan kejelasan itu sudah tentunya ada kaitan dengan Al-Furqan, ya, membezakan yang hak dan yang batil dalam bacaan, dan juga ia melatari kepada cara kita juga sensitif kepada hak dan kebenaran dalam mesej yang kita bacakan. Dan inilah yang kita ingin belajar lagi daripada surah Al-Lail, di mana Allah membandingkan di antara malam dan juga siang. Mengapa Allah bawakan? Kalau dalam surah Asy-Syams sudah pun kita bertemu, kali ini kita baca daripada ayat pertama hingga ayat 21 surah Al-Lail, yang memberi inspirasi kepada kita bagaimana untuk kita membanyakkan amal kita. Bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Jom sama-sama kita baca suratul Lail ayat pertama hingga ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat pertama hingga ayat yang ke-21 surah Al-Lail, surah yang bermaksud malam ya. Sebelum ini kita membaca surah Asy-Syams yang maksudnya matahari. Maka Allah bersumpah ya dalam awal surah Al-Lail ini, demi malam apabila ia menutupi, demi siang apabila ia menjelaskan terang benderang. Dua kali Allah bersumpah, diikuti sumpah yang ketiga pada ayat yang ketiga, wama khalaqaz zakara wal untha, demi yang menciptakan apa yang diciptakan daripada lelaki dan juga perempuan, ataupun lebih tepatnya adalah jantan dan betina Ustaz ya. Pasal zakar wal untha ini bukan sekadar merujuk kepada manusia, tetapi segala jenis makhluk yang ada di muka bumi ini, zakar wal untha. Maka Allah bersumpah, bagaimana yang kita maklum sebelum ini, Allah bersumpah, Allah menarik perhatian, sila beri perhatian kepada objek-objek ini. Lebih daripada itu, topik yang akan dibincangkan pada ayat keempat adalah satu perkara yang amat penting. Maka bila bercakap tentang malam ya, malam ini lambang kepada gelap Ustaz ya, gelap dan juga jahiliah yang berada pada zaman musyrik Mekah itu merasakan bahawa mereka ada segala-galanya tetapi mereka dalam kegelapan. Dan bila ada siang, itu petanda bahawa Nabi membawa cahaya yang akan menerangi, yang akan membebaskan masyarakat di kawasan Arab, di kawasan Mekah tersebut, dan juga membebaskan jahiliah daripada seluruh manusia. Allah bersumpah dengan perkara ini ya. Bila bercakap tentang malam, nak jadi malam dia lambat Ustaz ya. Petang tu kan asar, lepas tu makin lama makin sikit baru gelap. Tetapi kalau waktu pagi, bila timbul saja cahaya, dia terus jadi siang ya, berbanding dengan malam. Jadi kalau kita tengok begitu, apakah pelajarannya? Pelajarannya untuk kita jadi gelap dalam hidup kita. Maksudnya kita terlibat dengan kufur, perkara dosa, musyrik ya. Perkara itu makan masa berbanding dengan apabila kita mendapat cahaya daripada Al-Quran. Kita ada banyak kesilapan, dosa, kekurangan, tetapi bila diterangkan dengan cahaya daripada Al-Quran, apa jadi? Wan nahari idza tajalla, ianya akan cepat mengeluarkan kita daripada kegelapan dosa jahiliah yang ada dalam hidup kita. Ini yang kita boleh belajar apabila kita perhatikan malam, perhatikan siang, dan Allah bersumpah pada ayat yang ketiga, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Apakah poinnya? Poinnya, dalam hidup kita ini ada pasangan, lelaki dan perempuan, jantan dan betina, itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Bercakap tentang kehidupan yang pelbagai, ada jantan, betina, malam dan siang ini, Allah membawakan topik yang penting. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu, Allah terus memberitahu kepada orang-orang Islam yang mendengar pada waktu itu, kepada orang-orang musyrik yang pada waktu itu, bahawa semuanya berada dalam keadaan yang pelbagai. Apakah kepentingan Allah beritahu begini Ustaz ya? Sebenarnya dalam hidup kita ni ada orang yang nak membina kepada negara, ada orang nak meruntuhkan negara. Dalam diri kita pun kadang-kadang ada perkara yang kita buat untuk menuju kepada syurga, tapi kadang-kadang macam nak pergi ke azab Allah Subhanahu Wa Taala, naudzubillah min zalik. Jadi Allah menyatakan ini adalah realiti sa'yakum, iaitu segala usaha kita ni dia bercampur aduk. Jadi bagaimana kita nak memastikan amalan yang kita pelbagai ini ya, dari segi hal dunia, dari segi hari akhirat, amal dunia ini sama ada kita bekerja, buat itu, buat ini, bersihkan baju, lipat baju, gosok baju bagi ibu-ibu contohnya, ataupun bagi ayah-ayah bekerja sana sini itu sini. Maka dalam pelbagaian itu, fa amma man a'ta wattaqa, bagi mereka yang memberi ya, suka memberi secara banyak, bukan secara sikit-sikit, dan dia beri itu dengan rasa takwa. Ini menyebabkan apa? Bila ditambah pada ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memudahkan urusannya ke tempat yang mudah, iaitu apa? Ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-7. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama, beri banyak-banyak, yang kedua bertakwa, dan yang ketiga membenarkan perkara kebaikan.
Jadi kalau kita perasan Ustaz ya, dalam ayat ini Allah cakap pada ayat yang kelima ini, Allah nyatakan beri banyak-banyak ini sebenarnya kena ada rasa takwa, rasa takut. Pasal ada juga orang rasa bahawa kalau saya bagi derma banyak, saya zakat banyak, saya dah confirm masuk syurga. Kan? Dia bagi tu dengan rasa yakin bahawa amal dia diterima. Tapi Allah nyatakan kalau kita nak jadi orang yang sentiasa dimudahkan ke syurga, kita makin memberi nafkah, kita menolong orang, kita memudahkan urusan orang, bukan sedikit tetapi a'ta, ya, berbanding dengan istilah ata tu beri sedikit. A'ta ini beri banyak-banyak, tetapi dalam masa sama kita rasa ya Allah, aku takut bahawa amal aku ini, saya memberi sumbangan pada orang lain ini adalah suatu perkara yang tidak engkau terima ya Allah, tolong. Bimbang, itulah perasaan wattaqa yang ada pada ayat yang kelima. Dalam masa sama dalam hati itu wasaddaqa bil husna, apa sahaja kebaikan dalam diri, kebaikan pada orang ramai, maka ia benarkan. Dia membenarkan ni Ustaz ni, kalau dia nampak ada program Quran, orang lain buat pun dia sokong, dia buat pun dia sokong, dan dia akan memudahkan urusan. Bukannya seperti kumpulan yang kedua yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-8, iaitu wa amma man baqila wastaghna. Yang pertama bakhil, yang kedua orang yang tak bagus ini ialah bila dia rasa dirinya istighna. Ya, istighna ini maksudnya dia rasa dia tak perlu, dia dah cukup kaya, tak perlu bantuan orang lain, tidak perlukan bantuan Allah, tidak perlukan panduan wahyu, dia tidak rasakan dia memerlukan orang lain. Diri sudah cukup. Diri sudah cukup. Inilah ciri Abu Jahal, inilah ciri Firaun yang Allah nyatakan pada surah Al-Alaq salah satu contohnya. Maka bila ada dua sifat ini diikuti dengan wa kadzdzaba bil husna, mereka tahu ada kebaikan Ustaz, ada al-husna, tetapi dia dustakan. Dia kata lah orang lain buat program Quran ni tak bagus, yang bagus saya. Yang itu adalah orang yang dikelar fasanuyassiruhu lil usra, akan dimudahkan urusan dia untuk pergi ke mana? Kepada daerah yang penuh dengan kesukaran, iaitu azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu peringatan kepada kita bagaimana dalam hidup kita ini kita perlu selalu menjaga tasdik, membenarkan perkara-perkara kebaikan, jangan mendustakan. Kadang-kadang kita mungkin marah kat seseorang Ustaz ya. Dia bila tak puas hati dengan orang tu, dia bolehlah bercakap lah dia buat baik tu ada agenda lah tu. Kan? Dia memperlekehkan, mendustakan kebenaran. Kebenaran, kebaikan adalah kebaikan. Ia perlu dibenarkan. Kita buat tak buat itu satu lagi perkara Ustaz ya. Dan lebih daripada itu, kalau kita lihat pada ayat 5 6 sebentar tadi, orang yang membenarkan kebaikan dia akan bertakwa dan dia akan a'ta, dia akan beri bantuan sebanyak yang mungkin. Maksudnya bila seseorang itu membenarkan ya, membenarkan keimanannya, dia bukan sekadar dalam hati tetapi ia akan laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Baik. Pada ayat yang ke-11, 12, 13 ini ada satu perkara yang diingatkan Allah kepada kita. Mari sama-sama kita baca ayat 11 hingga 13 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, begitulah surah Al-Lail di awalnya, bagaimana penting untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang apabila malam yang menutupi cahaya siang. Pentingnya pada waktu malam untuk sama-sama kita tadabbur, muhasabah diri kita semua. Kita baca ayat 11 hingga 13 untuk memasakkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, Allah menyatakan tentang mereka yang memilih jalan ke azab Allah ya. Mereka ini bakhil, mereka ini rasa diri sudah cukup, tidak perlukan ya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya mereka mendustakan kebaikan-kebaikan yang ada daripada Allah, daripada manusia-manusia yang ada. Maka Allah menyatakan
wama yu'ni, pada ayat yang ke-11 itu apa sahaja harta mereka tidak berguna lagi apabila sudah sampai pada destinasi di akhirat nanti, sehingga kan Allah menyatakan pada ayat yang ke-12 inna alaina lal huda, ya, sesungguhnya pada Allah lah untuk memberi petunjuk, sehingga kan dalam hidup kita ini kita perlu untuk selalu memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mampu, ya, untuk meneruskan ataupun menentukan bahawa kita pasti masuk ke syurga sampai kepada rahmat Allah kecuali dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya dalam ayat yang ke-13 satu peringatan kepada kita, wa innalana lal akhirata wal ula, iaitu dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kesan ayat ini Ustaz, ya, memang kita biasa dengar ayat ini, kesannya ialah akhirat tu Allah punya, dunia Allah punya, pandai-pandailah buat tindakan yang sepatutnya. Jangan kita rasa macam saya bebas saja nak buat apa sahaja. Kerana apa? Kerana kita sentiasa diperhatikan. Malah lebih daripada itu, kami akan memperingatkan tentang naran talazza, iaitu azab api yang menyala-nyala yang tidak dimasuki kecuali orang yang ashqa, ya, orang yang malang, kerana mereka buat dua perkara, kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan juga mereka berpaling. Mendustakan kebaikan yang kita bincang pada ayat yang ke-9 sebentar tadi, dan kemudian dia ada orang ingatkan kepada jomlah kita derma, jomlah kita baik dan bertakwa, jomlah kita membenarkan program-program yang baik. Dia kata tak ada, dia nak buat perkara yang tidak baik, malah kadang-kadang dia merancang untuk merosakkan, sebagaimana dalam sirah Nabi, iaitu orang-orang musyrik Mekah itu merancang untuk berpaling daripada Nabi dan menghancurkan segala perancangan Nabi ke arah kebaikan. Bagaimana bagi orang yang bertakwa? Allah nyatakan pada ayat 17, wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Sekali lagi perkataan yatazakka muncul yang kita dah belajar daripada surah Asy-Syams. Dia ketika dia derma Ustaz, ya, kerana dia nak membersihkan diri dia, bukan nak tunjukkan diri bagus, tetapi saya nak bersihkan diri saya ada banyak dosa, dan saya buat ini bukan kerana wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, pasal nak balas jasa orang Ustaz, ya. Saya derma ni pasal awak dah tolong saya dermalah, kan, ataupun saya derma nanti awak bagilah saya lebih sikit. Bukan itu cara menderma ataupun berbuat baik oleh orang-orang yang bertakwa ini, kecuali mendapat illa batira awajhi rabbihil a'la, kecuali mencari redha Allah semata-mata dalam hidup kita. Dan kesan daripada amalan ini, wala saufa yarda, satu hari nanti orang-orang ini Ustaz, ya, harapnya kita lah akan redha, amat puas hati kerana kita mengambil jalan untuk a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita buat pilihan bijak memilih jalan ketakwaan daripada fujur, perkara-perkara rosak, dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jauhi perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti mana dalam ayat 14 surah Asy-Syams. Diikuti resolusi kita yang seterusnya daripada surah Al-Lail, kita baiki amal dengan rajin menderma, tinggalkan perkara yang haram, dan kita buat perkara ini atas dasar takwa, mencari redha Allah, bukan redha manusia. Sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidna ilayka ghairu maftunin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami istiqamah dalam jalan kami menuju kepadamu, ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sentiasa memperbaiki amalan-amalan kebaikan kami. Ya Allah, redhakanlah akan amalan kami yang lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran, ya Allah. Pemurahkanlah diri kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa pemurah, bersedekah jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal saleh, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada jiwa kami untuk terus kami melakukan amal saleh, ya Allah. Segala kepada kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Redhalah kami, ya Allah. Masukkanlah kami sekalian hamba-Mu ke dalam hamba-Mu dan syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa membersihkan diri dan Allah mengizinkan kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya ialah aqta wat taqa. Kita boleh bersama dalam platform tabung gerakan Al-Quran sebagai satu manifestasi bahawa saya memang ingin membersihkan diri saya, mencari redha Allah, dan kita doakan redha Allah itu bersama kita pada setiap masa. Kita bertemu lagi pada halaman yang seterusnya di hujung ini dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.